orang yang cinta pada Allah SWT. Kerana Imam Ghazali sebut termasuk orang yang qana'ah itu hati dia dipenuhi cinta pada Allah. Orang yang zuhud, barulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kedudukan dia itu zuhud kerana berdasarkan hati yang cinta kepada Allah Taala. Orang yang cinta kepada Allah tak akan pisah, baik di dunia dan akhirat tak akan dipisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. الحمد لله. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpahan dan juga kurniaan dan juga kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala memelihara umur kita saat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga saat ini telah memelihara kehidupan kita. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh kasih sayang juga telah memelihara seluruh anggota badan kita berada di dalam amalan salih. Kita punya hati yang pengharapan pada Allah. Moga-moga amal yang sebegini diistiqamahkan oleh Allah. Moga-moga amal yang sebegini sentiasa dikekalkan oleh Allah sehingga bertemu dengan ajal kematian, dan bertemu dengan ajal kematian pun dalam keadaan melakukan amal sebegini. Moga-moga sedemikian. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga menanamkan hati dalam keadaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara ketakutan yang perlu hadir dalam hati seorang adalah dia takut sekiranya satu amal yang Allah Taala letak, nanti setelah amal tersebut dia berada dalam maksiat dan dia mati dalam keadaan maksiat ataupun dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Moga-moga kesemuanya kita mengakhiri kehidupan dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum. Amin ya rabbal alamin. Dalam kitab Sifatus Safwa dikatakan oleh seorang ulama tabi'in, sekiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menurunkan bala atau azab, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bala dan azab pada seluruh, baik kepada mukmin maupun kafir. Tetapi bala dan azab tak akan diturunkan kepada orang yang zikir kepada Allah. Allah murka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan bala, turunkan musibah, baik dia itu mukmin, baik dia itu kafir. Dan musibah tu kena semua, baik orang mukmin, baik orang kafir, melainkan pada hamba yang berzikir kepada Allah. Moga-moga termasuk kita semualah, maupun yang jemaah yang dengar sekalipun, moga-moga turut semua kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Sayyidina Safinah radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Safinah radhiyallahu ta'ala anhu, perihal Sayyidina Safinah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikisahkan di dalam kitab Hilyatul Awliya karangan Syekh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah. Di antara kelebihan Sayyidina Safinah radhiyallahu ta'ala anhu adalah orang yang terakhir memeluk jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dah berada dalam liang lahat. Kerana seorang sahabat tu dia ambil cincin, dia campak masuk dalam. Dia sengaja. Kenapa dia sengaja? Dia nak peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali karamallahu wajhah wa radhiyallahu anhu kata, ya Safinah, wahai Safinah, kamu yang terjun masuk, kemudian ambil cincin tersebut, dan dialah Safinah menjadi sahabat yang terakhir memeluk jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Safinah menjadi sahabat yang begitu bangga kerana dapat peluk jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam kali yang terakhir. Habis itu bangga lah.
Asyik cerita ke orang saja. Hari ini orang bangga dengan harta, orang bangga dengan anak, orang bangga dengan kedudukan, orang bangga dengan pangkat. Tapi Sayyidina Safinah radhiyallahu anha bangga dengan kerana dapat peluk jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 riwayat mengenai perihal Sayyidina Safinah di dalam karangan Al-Imam Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullah dalam kitab Hilyatul Awliya. Pertama adalah Sayyidina Safinah beritahu, pertama adalah aku ni berada pada tawanan orang kafir. Aku adalah awalnya adalah status sebagai seorang hamba. Kemudian telah datang kepadaku Ummu Salamah, Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang padaku dan mengatakan, ya Safinah, wahai Safinah, akan ku bebaskan engkau dengan syarat engkau menjadi khadam ataupun kau khadim, kau jadi khidmat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Safinah, oh tak apalah macam tu, biar aku mati di samping baginda lebih aku suka lagi. Kemudian Ummu Salamah telah membebaskan aku. Kemudian aku berkhidmat pada baginda. Disebabkan itulah aku digelarkan sebagai Maula Rasulullah. Apa maksud Maula? Orang yang dibebaskan ataupun orang yang berkhidmat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bilal bin Rabah, Bilal muadzin, Bilal dikatakan Maula Abu Bakar kerana yang membebaskan daripada penghambaan status hamba, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, yang kedua, Sayyidina Safinah ditanya oleh seorang, kenapa diberikan nama kau Safinah? Apa makna Safinah? Bahtera, bahtera besar. Kenapa nama kamu Safinah? Maka dia cerita, satu hari saya tu bawa syar ataupun rida, selendang-selendang. Ketika tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sahabat tu bawa banyak barang dekat tangan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil selendangku ataupun rida ataupun syar, kemudian Nabi bentangkan luas, kemudian seluruh barang sahabat disuruh letak pada selendangku, kemudian diikat dan diletak di atas pundakku aku bawa. Kata Sayyidina Safinah, berat dia lebih kurang macam berapa ekor unta. Sekiranya Nabi bagi suruh lagi berat, nescaya aku akan bawa nanti. Maka sejak itulah aku digelar sebagai Safinah Bahtera. Nah, ini perihal sedikit mengenai Sayyidina Safinah radhiyallahu anha. Yang terakhir, yang ketiga, riwayat yang terakhir. Sayyidina Safinah satu hari diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian terdampak di laut. Yang dibawa, sampan yang dibawa tu pecah, kemudian terdampak di laut. Kemudian datang Abul Harith, iaitu datang singa mendekati Sayyidina Safinah. Kemudian Sayyidina Safinah mengatakan, ana maula Rasulillah, saya tukang khidmat pada baginda. Kemudian singa tu angguk kepala seolah-olah dia tahu, aku tahu. Kemudian dia ambil tangan dia letak di bahunya seolah-olah bagi tahu, ikut aku bagi jalan keluar kat mana. Akhirnya aku membuntutinya, aku ikut di belakangnya. Akhirnya alhamdulillah aku dapat jalan keluar. Dan dia berikan satu ngauman seolah-olah ngauman tersebut insya-Allah ada rezeki jumpa lagi. Amalan kita ni membanggakan Nabi SAW. Takkanlah kita yang membanggakan baginda tak akan dipelihara oleh Allah. Moga Allah Ta'ala pelihara kita, anak isteri kita, jiran kita, ahli keluarga, dan semua dalam keadaan baik, selamat, dan semua dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Sambung pembahasan ayyuhal walad. Di Masjid Bandar Baru Bangi Al-Hasanah. Kitab yang saya guna adalah kitab Ayyuhal Walad, karangan kitab Al-Imam Ghazali rahimahullah. Sebenarnya bukanlah Imam Ghazali sendiri membukukan tu, tak. Imam Al-Ghazali rahimahullah ada anak murid yang telah jauh daripada Imam Ghazali. Murid ni dia tu rindu dengan nasihat Imam Ghazali. Dia tulis surat, dia tulis, wahai guruku, aku tu rindu dengan nasihat engkau. Maka sekiranya surat ini telah sampai pada tangan engkau, tolong balas balik saat berupa nasihat si rindu pada engkau. Nah, dan saya yakinlah tuan-tuan pun rindu kat saya. Abang Ashraf pun rindu sama Ashraf. Saya mesej tu dia kata boleh. Masya Allah. Apa tak lagi datang 30 minit, 40 minit dah sampai. 30 minit juga. Masya Allah. Moga diterima oleh Allah Ta'ala. Al-Imam Ghazali rahimahullah, bila surat ni sampai, Imam Ghazali tu tulislah kata-kata nasihat, sehingga ulama memandang kata-kata nasihat Imam Ghazali tu
padulah. Kata nasihat tu penting, banyak poin sehingga dibukukan oleh ulama dan dinamakan sebagai ayyuhal walad. Itu cerita saya dia. Dan kita sambung pada kata nasihat yang seterusnya, iaitu nasihat yang ketujuh. Memandangkan dah 3 bulan tak kuliah, saya sambunglah pada ulang kaji pada nasihat yang sebelum ni, iaitu nasihat yang keenam, hakikat hidup, cinta dan juga amal. Sebelum mulakan isi kandungan kita ni, baru nak mula. Dimulakan dengan pembacaan Ummul Kitab Surah Al-Fatihah ala hadhihi Al-Fatihah. Bismillah. Bismillah. Alhamdulillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Nasihat yang keenam, hakikat hidup, cinta dan juga amal. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan kehidupan kita dalam kehidupan yang baik. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala kosongkan hati kita, tidak ada selain kecintaan hanya kepada Allah dan Rasul. Dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala menerima amal-amal baik kita, dan moga-moga Allah taala beri kekuatan untuk kita tinggalkan amalan maksiat. Amin. Moga Allah taala pelihara kita. Al-Imam Harith bin Asad Al-Muhasibi rahimahullahu taala. Kisah ni kisah Allah Ta'ala tu pelihara hamba, yang mana hamba yang dikhususkan oleh Allah. Moga kita lah. Amin. Amin. Al-Imam Harith bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah satu hari jalan, kemudian mendekati rumah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Nanti saya cerita banyak cerita nanti. Saya tu banyak cerita. Bukan sebab banyak cerita nanti biar tak boring. Pembahasan mengantuk nanti. Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi satu hari jalan mendekati rumah Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau Malaysia, khususnya Malaysia, bermazhab fiqh dengan mazhab Syafi'i lah. Kalau akidah, semuanya akidah Asy'ariyah wal Maturidiyah. Kalau tasawuf Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Nah, satu hari Al-Imam Al-Harith Al-Muhasibi jalan, kemudian kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi, nanti saya sebut nanti 7 tanda seorang tu cinta kepada Allah menurut pandangan Al-Imam Junaid. Sekali lagi saya sebut. Al-Imam Junaid kata, aku melihat riak wajah Al-Imam Al-Harith Muhasibi dalam keadaan menunjukkan Al-Imam Al-Harith Muhasibi tu banyak masalah. Dan aku boleh baca sekarang masalahnya adalah perut yang lapar. Maka aku kata, ya Imam Al-Harith Al-Muhasibi, alangkah baiknya menyeronokkan kami sekiranya kamu bertamu di rumah kami berikan makan, alangkah seronok. Imam Al-Harith Al-Muhasibi kata, tak ajak, mana aku nak masuk. Okey, jom ke rumah pakcik aku. Ke rumah aku pun tak ada apa, dan saya minta maaf kalau rumah saya kecil ke tak ada apa, saya minta maaf. Inilah rumah saya, tak ada apa pun. Sofa pun tak ada. Inilah rumah, minta maaf kalau duduk sakit. Dan Imam Junaid kata, di rumah kami pun tak ada apa. Maka saya pegang tangan dia, saya tarik, jom pergi rumah pakcik saya. Dan saya letak banyak makanan, dan saya lihat Al-Imam Al-Harith Muhasibi ambil makanan letak dekat mulut, kunyah beberapa kunyah, balik buat tak tahu. Telah menyinggungkan perasaan. Saya jumpa besok hari, ya Imam Harith Muhasibi, saya panggil kamu menyeronokkan hati saya. Setelah kamu masuk, kamu telah sakitkan hati saya. Al-Imam Harith bin Asad Al-Muhasibi rahimahullah, ulama besar, kata, ketika ya Junaid, ketika engkau panggil aku masuk, aku telah menghidu makanan syubha pada makanan itu. Hatiku sudah terjentik sehingga hidung aku tu dah bau, ini makan ada masalah ni. Sehingga bila aku masuk makanan, aku kunyah. Aku tak boleh tahan, seolah-olah mulut aku pedih. Dan aku keluar, ketika di lorong aku keluar tu, aku ludah makanan balik.
Ini hamba-hamba yang dipelihara oleh Allah. Moga-moga Allah Ta'ala juga memelihara kita. Amin. Amin. Wahai anakku yang tercinta, hiduplah engkau sesuka-suka hatimu, kerana engkau pasti akan menemui dengan kematian. Baru ni saya simbang dengan sahabat saya mengenai kitab tamsil, kitab contoh. Ada ulama karang tamsil. Ada seorang, ini cerita bukan hadis, tapi dia nisbah daripada hadis juga. Dia hadis tapi dia tamsil contoh. Tapi cerita ni dia tak ada sumber lah, tapi asal dia tu ada contoh macam ni. Seorang bapa dipanggil anak dia ada 3 orang anak. Dia ada Anis, Harban, Amsal. Anis, Harban, Amsal, ada 3 orang anak. Dia nazak lah, maka dia panggil nak, sini nak. Dia panggil Harban dululah. Dia panggil Harban, sini Harban, tolong bapa masuk sampai dalam kubur boleh ke? Dia kata tak boleh. Dia kata nanti saya jadi hak milik orang lain. Baik. Panggil Anis pula, bolehkah masuk dalam liang kubur bapa? Tak boleh, saya tak boleh teman, saya pun akan jadi milik orang lain. Akhirnya panggillah Amsal. Amsal ni dia anak tiri kan, tak diperhatikan anak dia, tapi tak diperhatikan, tak didekati, tak disayang. Dia kata bolehkah masuk dalam kubur? Dia kata boleh ala kadar saja. Okey. Apa tu Harban? Harta benda. Harta benda masuk kubur apa? Anis tu pada anak isteri. Mana boleh. Amsal tu apa? Amalan saleh. Saya boleh masuk sekadar masuklah sebab bapa tak jaga saya, bapa tak perhati saya. Maka kalimat nasihat yang digunakan oleh Imam Ghazali pada nasihat yang keempat, lakukanlah apa amal sekalipun, akhirnya kamu akan menemui akan kematian. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala bimbing kita dan mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan baik ataupun dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Dan cintailah apa sahaja yang kau kehendak, kerana engkau pasti akan berpisah dengannya. Seorang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, dia lebih berkeinginan untuk bertemu dengan kematian. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti rahimahullah karang satu kitab, Kegembiraan Menemui Ajal Kematian. Kegembiraan menemui ajal kematian. Berarti ada orang yang dikurniai oleh hati oleh Allah Ta'ala, dia memandang mati itu sebagai satu nikmat. Maka kita muhasabah apakah kedudukan hati kita dah macam tu. Imam Ghazali membahagikan kedudukan hati memandang mati kepada 3. Pertama, orang memandang mati dalam keadaan benci. Ini jaga. Kerana dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, barang siapa benci bertemu denganku, aku benci bertemu dengan dia. Maka orang yang dibenci ditemui oleh Allah Ta'ala biasa panjang umur. Atau kita senang yang lain adalah alamat dia istidraj. Diberikan nikmat, maksiat, ingkar, banyak lagi nikmat dia dapat, panjang umur. Dan dia tak sakit. Panjang umur tu, sakit pun tak. Dan dia dipandang sebagai orang yang wah hebat lah, panjang umur tak sakit, Masya Allah, tabarakah. Bukan, Allah benci bertemu dengan dia. Mana Allah Ta'ala nak cepat cabut nyawa dia? Nah, siapakah golongan orang yang benci, hati dia benci memandang kematian? Orang yang membangun dunia dia, kekayaan, jawatan. Ini cakap mati tak mau dia. Orang yang mengumpul kekayaan, simbang mati man tak mau dia. Orang yang sibuk dengan kekayaan, jawatan, cakap mati, benci dia, tak mau. Yang kedua, memandang kematian dalam keadaan kedudukan hati yang takut. Ini mungkin kita lah. Sebab apa takut? Saya belum ada amal lagi, saya banyak maksiat kepada Allah, saya banyak ingkar. Yang ketiga, hati memandang kematian sebagai hub, sebagai cinta. Atau istilah bahasa Arab dia hubbul maut, cinta pada kematian. Nabi SAW bersabda, kematian bagi orang mukmin seperti kekasih bertemu dengan kekasih. Buat apa takut? Kekasih bertemu dengan kekasih. Maka Al-Imam Daud At-Ta'i, satu orang bagi tahu saya tu, jumpa Al-Imam Daud At-Ta'i, seorang tabi'in, banyak gurunya sahabat tabi'in.
Saya bertamu dalam rumah Al-Imam Daud At-Tai selama 3 hari, dan dia tak bagi apa pun nasihat dekat saya. Saya minta Al-Imam Daud At-Tai berikan saya nasihat. Al-Imam Daud At-Tai kata, hiduplah kamu di dunia seperti orang yang berpuasa, dan matilah kamu seperti orang yang berbuka. Faham tak? Hiduplah di dunia seperti orang berpuasa. Orang berpuasa untuk tahan nafsu lah. Nescaya mati kamu seperti berbuka puasa. Buka puasa seronok, maka mati kamu dalam keadaan gembira. Maka guru saya kata, hiduplah kamu seperti orang berpuasa, nescaya mati kamu dalam keadaan seperti orang yang berbuka puasa. Kerana Allah mengurniakan hadis Nabi SAW, baginda bersabda, orang yang berpuasa 2 kegembiraan dia akan dapat. Pertama, iftar ketika dia buka puasa. Yang kedua adalah ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga ni disebut hubbul maut, cinta pada kematian, seperti kekasih bertemu dengan kekasihnya. Nah, begitulah kedudukan hati memandang kematian. Kalaulah kita seronok nak balik kampung, sepatutnya lebih menanamkan hati kegembiraan nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cinta pada kita, sebenarnya kita yang tak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana balasan cinta hati kita pada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, Al-Imam Daud At-Tai rahimahullah kata, larilah kamu daripada manusia seperti kamu lari daripada seekor singa. Lari daripada manusia seperti kamu lari daripada seekor singa. Maksudnya manusia yang menghambatkan hubungan kamu dengan Allah, manusia yang melalaikan hubungan kamu dengan Allah. Manusia macam ni lebih kena lari berbanding lari daripada singa. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala tanamkan hati kita kecintaan kepada Allah Taala, dan moga-moga Allah Subhanahu wa taala juga tanamkan pada hati kita ada rasa syauq atau rindu, cinta nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang macam ni punya hidup seronok lah. Orang yang hati ada rindu, cinta, tak sabar-sabar nak mati. Saya bagi perumpamaan hari tu kan, seperti ada tim A, tim B. Tim A leading dah 1-0. Orang final maksud saya, dah 1-0. Tim A tu dia nak cepat habis game ke lambat? Dia nak cepat. Orang yang kosong dia nak lambat ke cepat? Dia nak biar lambat. Tapi yang A ni akan rasa lambatnya nak habis game. Jangankan kata orang kita tengok pun, weh persipah lambat lain macam. Orang yang kosong dia kata cepatnya game ni. Macam itulah perumpamaan. Orang yang dah ada amalan salih, bersedia bertemu dengan Allah, dia rasa lambat hidup ni. Tapi orang yang tak ada amal, tak ada persiapan, bila datang kematian, cepatnya kematian. Ibarat seperti orang yang azan kemudian iqamah. Saya lahir macam azan, saya mati ni macam iqamah, saatnya saya mati. Al-Imam Ghazali rahimahullah karang kitab Al-Mulk keluarkan riwayat Sayyidina Wahab bin Munabbih, mengeluarkan riwayat dalam kitab Al-Mulk ni. Kitab Imam Ghazali menasihati para pemimpin. Sebenarnya pemimpin bukan sekarang lah, Imam Ghazali tinggal kita hampir 1000 tahun. Maksud dia pemimpin di zaman Imam Ghazali. Di antara nasihat Imam Ghazali tu banyak, di antaranya riwayat Sayyidina Wahab bin Munabbih. Ada seorang raja atau seorang atasan lah, kita bagi tahu raja ataupun orang atasan atau orang yang ada pangkat lah, ketua negara macam tu. Dia naik kenderaan kuda yang begitu mahal dengan pengikut yang begitu banyak. Kemudian dia jalan. Biasa setiap minggu tu dia pusing kawasan tertentu. Maka hari tu dia pakai pakaian yang mahal. Dia minta pada gubernur, ataupun istilah kita kalau gubernur Indonesia lah, kalau kita menteri macam tu, dia minta pada menteri supaya diberikan pakaian yang paling mahal. Hari sebelum tu dia tak minta pun, minggu-minggu yang sebelum tu. Minggu ni dia minta pakaian yang mahal, kenderaan yang paling mahal, kasut yang paling mahal, diikuti oleh pengikut yang banyak, polis macam tu. Kemudian ziarah pada satu kampung. Kemudian ada seorang pakaian compang-camping. Dia pegang pelana kuda Tuan Raja. Dia senyum, dia kata, saya perlu pada engkau. Maka Raja dia marah lah. Dia kata, ini pengikut aku semua banyak, setiap minggu tak ada siapa halang, kamu orang miskin halang, jangan sampai aku masukkan kau penjara. Dia kata, wallahi saya bersumpah dengan nama Allah saya perlu. Dia kata, dah tepilah, wallahi saya perlu, dah sini bisik apa kau nak daripada aku. Ana malakul maut.
Ana Israel alaihi salam, saya adalah malaikat pencabut nyawa. Masya Allah, dia kata, baik kalau macam tu, tolong saya turun daripada kuda, saya lari jumpa isteri saya dulu, boleh, anak-anak saya. Imam Ghazali sebut, kenapa dia nak bagi tu, dia turun dulu, dia sudah nampak nilai kenderaan mahal sudah tak ada nilai. Itu dia cakap, dia turun dulu. Biar saya turun dulu, saya jumpa isteri dan anak-anak saya. Maka malaikat Israel kata, 1 saat tak boleh kurang, 1 saat tak boleh lebih. Ketika dia bangga sebelum tu, ditarik nyawa, hina jatuh mati di bawah tanah. Dan saat lagi macam tu jugalah kita bangga apa, cinta jawatan sebab apa. Maka Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami rahimahullah ta'ala mengatakan, kehinaan bagi orang miskin atau kehinaan bagi orang yang hidup sederhana bila hati dia ada keinginan untuk jadi kaya. Dan orang kaya yang hina adalah sekiranya dia takut dia jadi miskin. Kemudian riwayat yang kedua dibawa oleh Sayyidina Wahab bin Munabbih adalah seorang yang amal saleh. Kemudian diketuk oleh malaikat Israel yang menyerupai manusia. Riwayat macam tadi itu juga. Dia ketuk pintu, kemudian orang saleh abid ini dia buka pintu, dia kata, siapa datang ni? Aku hajat pada engkau, wallahi. Bagi tahu apa? Wallahi aku berhajat pada engkau. Bagi tahu, ana malakul maut. Alhamdulillah, malakul maut. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan wa marhaban bi'udhurikum. Selamat datang dengan penuh penghormatan, aku tertunggu-tunggu kedatangan. Lambat Israel, lambat, segeralah mencabut nyawa. Ini saya cerita tadi tu. Dia dah leading lah, dia rasa macam lambatnya nak habis game ni. Ini maksud saya. Kita muhasabah balik. Kita cerita yang pertama tu kan cerita nombor 2 tu. Moga-moga Allah Subhanahu wa ta'ala kosongkan hati kita, hanya meletakkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam kitab Sifatus Safa, di antara kata hikmah ada 5. Saya segah saya sebut 5, tak tahu ingat tak ingat. Kita cubalah. Pertama, ketaatan, kemuliaan berada dalam ketaatan. Ini pertama. Dalam kitab Sifatus Safa disebut kata hikmah. Kemuliaan di dalam ta'an. Kemuliaan dalam ta'an. Orang ta'an jadi mulia. Kedua adalah kehinaan di dalam maksiat. Orang yang maksiat jadi hina. Nombor 3, kehebatan di dalam orang yang salat malam ataupun tahajud. Yang keempat, kebijaksanaan ataupun hikmah berada pada hati orang yang kosong, hanya meletakkan Allah. Maka Allah SWT dalam hadis Qudsi, dalam kitab Risalah Qushairiyah, Al-Imam Qushairi sebut mengenai hadis Qudsi, aku melihat hati hamba-hambaku, sekiranya hatinya kosong daripada dunia, baru aku letakkan hatinya ma'rifah kepadaku. Orang kalau hati ada dunia, cakap dia ahli ilmu, bukan lidah saja, tak boleh. Orang hubbud dunia, hubbul mal, cinta harta, cinta dunia, jawatan, tu Allah Ta'ala tak akan letakkan hati yang ma'rifah. Kalau dalam kitab Al-Jawhar sebut, kadang dia menjadi khadam kepada pemimpin yang zalim. Ada ilmu dia, bukan kata tak ada, dia ada, dan dia jadi khadam kepada pemimpin yang zalim. 4 dah akan saya sebut. Yang terakhir, yang kelima, kekayaan di dalam hati yang qana'ah, ataupun hati yang zuhud pun boleh juga. Hati yang tidak berkeinginan untuk berlebih-lebihan, itu qana'ah. Orang yang qana'ah terhindar daripada cinta dunia, cinta harta, cinta pangkat. Qana'ah atau apa? Qana'ah adalah apa yang dia ada, dia mensyukuri, dan apa yang tak ada, dia tak mengharap. Biasa umumnya manusia ada sikit tu, dia tak mensyukuri dan dia mengharap supaya ada lebih lagi. Itu sudah terkeluar daripada konsep qana'ah. Di antara ciri-ciri qana'ah adalah tidak memandang harta lebih yang ada pada orang lain. Dia tak akan iri hati, dia tak akan dengki. Itu disebut qana'ah. Dan di dalam kitab Rawdatul Uqala, Al-Imam Ibn Hibban, Rawahu Hibban, biasa kita dengar kan, Rawah Al-Imam Hibban, itu karang satu kitab. Di antara yang disebut oleh mengenai Al-Qana'ah, Al-Imam Ibn Hibban mengatakan, qana'ah adalah seorang yang memiliki cuka dan roti, dan dia tak mengharap supaya ditambah makanan dia. Kalau zaman sekarang apa? Nasi, telur masin, dia dah cukup, kicap, itu
dan dia tak mengharap supaya lebih, itu qanaah. Kalau kan nanti dia ada keinginan lebih, itu sudah tak qanaah nama dia. Kalau ada keinginan, oh saya nak makan jenahak lah, ini sudah tak qanaah. Saya sebut mengenai di dalam kitab Ma'rifatul Awliya, di antara tertipunya orang yang zuhud, Al-Imam Abdul Hasan Al-Syazili, Tariqah Syadiliyah, pendiri Tariqah Syadiliyah. Al-Imam Abdul Hasan Al-Syazili, satu orang dia tengah jalan, dia nampak kawan dia ke atas. Kawan ahli ibadah ni. Kawan ahli ibadah dia tanya, sahabat nak ke mana? Jumpa guru mursyid Tariqah Al-Imam Abdul Hasan Al-Syazili, orang alim. Hari tu saya bagi kan mengenai dia mimpi tu. Al-Imam Abdul Hasan Al-Syazili mimpi, minta supaya saya terjemah tu, ingat tak? Itulah Al-Imam Abdul Hasan Al-Syazili. Dia kata, saya nak jumpa Imam Abdul Hasan Al-Syazili. Kawan dia yang ahli ibadah, zuhud, rumah kecil, pakaian lusuh. Dia kata, Alhamdulillah, tolong jumpa Al-Imam Abdul Hasan Al-Syazili, tolong minta didoakan kepada saya, kata kawan tu. Baik, jumpa Al-Imam Abdul Hasan Al-Syazili, sohbah, minta amalan, minta doa nak balik. Syekh, tunggu dulu, saya ada satu kawan zuhud orangnya, pakaiannya lusuh, badan dia kurus, rumah dia kecil saja, dia minta supaya didoakan kepadanya. Al-Imam Abdul Hasan Al-Syazili tadah tangan doa, ya Allah, kawan dia ni minta doa padaku, ya Allah, hilangkanlah ya Allah hati dia daripada ingin berlebih-lebihan. Kawan kata, dia lebihan apa? Pakaian pun lusuh, dia sudah ahli zuhud, ini doa tak betul. Dah baliklah, balik jumpa kawan. Kawan tanya, dah minta doa? Alhamdulillah, dah didoakan. Apa didoakan? Peliknya, saya tak cakap, wallahi Imam Abdul Hasan Syazili yang cakap, kawan dia kata. Imam Abdul Hasan Syazili doa, ya Allah, kawan ni ya Allah, hilangkanlah ingin berlebih-lebihan pada hati dia. Sedangkan kau dah zuhud, apa pun pelik. Kata dia, betul lah, mustajab doa Imam Abdul Hasan Syazili. Saya tu pancing ikan hari-hari dapat ikan besar ni. Sehari boleh makan lah, pagi ke ataupun sesak, dengan iftar buka puasa cukup. Tapi sejak ni hati saya diserang dengan nak ikan tu panjang sikit, lebih sikit, ada isi banyak sikit, bermain dalam hati saya. Berarti zuhud tu, cinta dunia tak ada kena mengena pada zahir, terletak pada hati. Maka saya betul-betul ada serang sifat tu. Tapi saya bangun tengah hari tadi, tak ada, hati tu, perasaan tu tak ada. Betul lah doa Al-Imam Abdul Hasan Al-Syazili telah diqabul oleh Allah, telah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka hati orang yang paling kaya, hati orang yang paling tenang, itu orang qanaah. Meskipun rumah dia sewa kecil saja, meskipun makan dia tu sederhana, ayam mungkin 5 hari sekali, 5 hari sekali, seminggu sekali, mungkin macam tu, tapi itulah hidup dia kaya. Tetapi kerana kita tu tak amal, maka kita pandang kehidupan orang, ya, makan ayam seminggu sekali tenang, ya ke rumah macam tu boleh tenang, oh pening kepala. Tapi betullah kedudukan hati orang memiliki qanaah. Senang ceritalah, mudah kita faham. Al-Imam Ibrahim bin Adham rahimahullah, anak raja putuskan diri keluar daripada istana. Kalimat yang saya paling suka, Al-Imam Ibrahim bin Adham kata, pelik orang yang cari duit banyak, sedangkan aku duduk pada istana dikelilingi dengan harta yang banyak, tapi aku tak merasakan ketenangan. Aku keluar. Kamu yang tak pernah duduk istana pergi cari duit banyak, bersebab aku dah duduk di dalam istana memiliki jawatan, tapi aku tak merasakan ketenangan. Kenapalah orang itu tergila-gilakan jawatan? Al-Imam Syekh Ibrahim bin Adham satu hari musafir rihlah dakwah macam itulah, ataupun rihlah ilmiah, musafir ilmiah. Sampai di satu hutan, ada air sungai kecil saja. Al-Imam Ibrahim bin Adham kata, kawan-kawan duduk, sekejap lagi saya mai balik. Al-Imam Ibrahim bin Adham pergi masuk pada sungai, kut air dengan tangan, bismillah, minum, alhamdulillah. Sekali yang kedua, bismillah, minum, alhamdulillah. Kali yang ketiga, bismillah, alhamdulillah. Kata Al-Imam Ibrahim bin Adham, kalaulah orang tahu betapa nikmatnya hidup kita dalam keadaan sederhana, nescaya para raja akan membunuh kita. Nescaya para raja nak kedudukan macam kita, jawatan zuhud macam kita. Kalau orang atasan tu, dia tahu betapa nikmatnya qanaah tu, nescaya mereka tu berperang-perang nak hidup macam kita.
Maka kawan kepada Imam Ibrahim bin Adham kata sebenarnya mereka nak hidup nikmat, mereka nak hidup tenang, tapi cara jalan mereka salah. Cara dengan nakkan jawatan, nakkan kekayaan, sebenarnya tu bukan. Kalau nak hidup tu, nak memiliki, hanya sekadar nak memiliki pangkat, maka bagaimana akhir kehidupan Fir'aun? Kalau kehidupan hanya semata nak jatuhkan orang, nak menjatuhkan orang, bagaimana kehidupan Iblis? Iblis kan kerja dia nak jatuhkan, ataupun syaitan nak jatuhkan. Maka kehidupan kita moga-moga diberikan kurniaan sifat qanaah oleh Allah Ta'ala kepada kita. Amin. Amin. Maka Imam Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan, cintalah apa pun, akhirnya kamu akan pisah. Di antaranya adalah cinta dunia. Beruntunglah orang yang telah menceraikan dunia sebelum dia meninggal dunia. Dia terlebih awal mentalakkan dunia sebelum dia menghabiskan kehidupan dunia. Beruntunglah orang. Maka Imam Hasan Basri kata, aku pelik orang yang selera dengan dunia, seperti mana dia berselera dengan seorang janda yang tua, yang ditinggal oleh berpuluh ratusan ribuan lelaki. Mana lagi orang boleh suka lagi? Maka Imam Ghazali tu bagi contoh seperti perkataan Nabi Isa, satu orang janda. Dia tahu dia janda, dia tua. Janda 80 tahun dia jalan, kita tahu, tapi dia bersolek. Dia pakai lipstick, dia pakai rambut palsu, rambut hitam, dia pakai baju yang Masya Allah kan? Kita tengok, wow, kita tahu hakikat dia tu, dalaman dia. Takkan kita terliak kot. Dah 80, takkan dalaman dia masih boleh kita namati. Begitulah rupa para lepas dunia. Al-Imam Ibn Arabi dalam kitab Futuhal Makkiyah menakalkan kalam seorang ulama, termasuk guru Al-Imam Ibn Arabi. Kata Al-Imam Ibn Arabi, orang kalau betul-betul mengamati dunia, maka dia akan nampak dunia datang kepada dia seperti kawan yang dalam keadaan di dalamnya adalah musuh. Ataupun dia mengamati dunia, dia akan nampak seperti musuh yang datang pada dia berpakaian seperti kawan. Kalau mengamati dunia secara betul, dia akan nampak seperti musuh yang berpakaian seperti teman. Akhirnya akan menghancurkan dia. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala, baru saya baca tadi. Dah lama saya tak kisah-kisah ni, termasuk dalam kitab Hilyatul Awliya. Bila cerita mengenai kisah Abu Bakar As-Siddiq, Imam Ghazali pun sebut satu hari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala diminum air dicampur dengan madu. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq ambil cawan nak minum, nak dekat dengan mulut, nangis Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang ada di sekeliling pun turut menangis juga. Dan kami kata Zaid bin Al-Arqam, saya tu nak tegur, Abu Bakar, kenapa nangis? Saya tu tak sampai hati kerana tengok tangisan Abu Bakar. Aisyah, anak Abu Bakar As-Siddiq pun beritahu, ayah aku ni Abu Bakar hatinya lembut, cepat touching. Dan kami, kata Zaid bin Al-Arqam, kami yang tengok Abu Bakar As-Siddiq, kami pun ikut teriak juga. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq beritahu, pernah satu ketika aku duduk satu bilik dengan Nabi SAW. Kalau Nabi cakap seorang-seorang, Nabi kata jauh-jauh. Aku tengok tak ada siapa melainkan aku dengan baginda. Baginda sebut jauh, jauh, pi jauh. Jauh, jauh. Dan aku tanya, wahai Tuan yang mulia, tak ada siapa kat sini melainkan aku dengan engkau, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kata Nabi SAW, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dunia telah menjelma bertemu denganku sebentar tadi. Dan dia mendekati aku kata, jauh lah. Dia datang lagi dekat, jauh. Kalaulah Nabi pun menjauh daripada dunia, siapa kita? Kemudian dunia kata, wahai Tuan, ya Rasulullah SAW, engkau ni Allah pelihara daripada aku, tapi orang setelah engkau sama sekali tak akan selamat daripada aku. Maka ulama kata seolah-olah Abu Bakar tu nangis bersepah sebab Abu Bakar tu minum air yang dicampur dengan madu. Takut rasa tu dah jerat dunia dah, tergelincir pada tipu daya dunia. Air campur dengan madu, kalau istilah kita sekarang apa? Air Milo ke, air apalah sebagainya tu. Kira macam tu lah maksud dia. Air TO pun boleh tahan jugalah. Saya nak jamu TO lagi, saya abang bawa. Saya abang bawa. Itulah contoh-contoh macam tu. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara kita daripada fitnah dunia. Amin. Amin. Moga-moga Allah Ta'ala pelihara. Nah, akan saya sebutkan beberapa kisah mengenai orang-orang yang
memiliki sifat zuhud, ataupun orang yang memiliki sifat qanaah yang Allah pelihara mereka daripada dunia. Okey, di antara ciri-ciri orang yang cinta pada Allah SWT, kerana Imam Ghazali sebut termasuk orang yang qanaah itu hati dia dipenuhi cinta pada Allah. Orang yang zuhud, barulah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kedudukan dia itu zuhud, kerana berdasarkan hati yang cinta kepada Allah Taala. Kerana orang yang cinta kepada Allah tak akan pisah, baik di dunia dan akhirat tak akan dipisah. Maka Imam Ghazali sebut, cintalah apapun akhirnya kamu akan berpisah dengan dia. Berarti menunjukkan cinta Allah Taala tu tak akan pisah. Tanda-tanda seorang itu cinta kepada Allah 7, kata Al-Imam Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Saya ingat, saya bagi tahu. Kalau saya tak ingat, saya balik kitab balik nanti. Saya sebut, try sebut. Pertama, orang yang cinta, ciri-ciri orang yang cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa ingat kepada Allah. Dia sentiasa akan ingat, dia tak akan lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah mengajarkan langkah pertama supaya hati kamu sentiasa ingat kepada Allah adalah sentiasa detupan jantung kamu ataupun nafas kamu adalah la ilaha illallah. Akan sampai pada tahap yang kedua, hati kamu Allah tanpa kamu paksa. Kalau kita cinta pada seorang, kita jangan tanya dekat dia, ingat kat aku lah. Jangan tanya. Dia akan ingat kat kita nanti. Nah, begitulah kedudukan orang yang cinta kepada Allah. Ciri-cirinya adalah dia akan sentiasa ingat kepada dia cintai, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ciri-ciri orang yang cinta pada Allah adalah dia kagum kepada dicintai. Kita cinta seseorang mungkin kerana kita kagum dengan kecantikan dia. Mungkin kita kagum dengan kekayaan dia, kita cintalah dia. Mungkin kita kagum dengan rumah yang besar, kenderaan yang mahal. Nah, di antara ciri-ciri yang kedua, orang tanda cinta pada Allah, dia kagum kepada Allah SWT. Di antara kagum dia adalah kasih sayang cinta Allah Ta'ala mendahului dia sebelum dicinta pada Allah. Maka dikagum dengan cintanya Allah Ta'ala kepadanya. Dan dalam hadis Qudsi, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, ya abdi wa hambaku, ketika mana kamu tadah tangan minta ampun kepadaku, malaikatku mengatakan orang ni jangan diampun. Aku mengatakan pada malaikat, ana wa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Aku adalah sumber ketakwaan mereka, sumber pengampunan mereka. Kalau aku tak mengampuni mereka, siapa lagi nak mengampuni mereka, nak menyayangi mereka? Wahai hambaku, ingatlah padaku sedangkan aku setiap detik saat aku ingat pada kamu. Hadis macam ni kita kagum. Allah Ta'ala suruh aku pergi pada Allah, sepatutnya aku sendirilah pergi pada Allah Ta'ala. Maka yang kedua, tanda-tanda orang ciri cinta kepada Allah, dia kagum dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang ketiga, tanda seorang, ciri-ciri tanda seorang itu cinta kepada Allah adalah dia redha dengan ketetapan Allah Ta'ala. Saya ni janggut saya pendek, tak pelik lah. Nampak pelik juga. Semalam saya lena ganti rambut, bangun-bangun sepanjang ni, Allah, sedih, tak boleh tidur malam semalam. Tak boleh tidur. Sedih tu. Tapi orang yang cinta kepada Allah, dia redha dengan ketetapan Allah Ta'ala. Maka setiap takdir baik ke buruk, dia akan redha kerana itu datang daripada dicintai. Seperti satu orang kekasih, dia tampar, maka itu satu benda yang seronok bagi dia. Sebab yang tampar tu orang yang dia sayang. Kalau yang tampar dia bangla, dia marah lah. Tapi kalau tampar tu orang yang dia sayang, dia tampar, kadang naik syahwat nanti. Wah, orang yang saya sayang. Tapi kalau kita yang pergi tampar, dia tumbuk bukan dia tampar. Tapi kalau orang yang dia sayang tampar dia, dia pun tampar main-main balik. Maka kesusahan yang datang daripada yang dicintai tersebut bahkan akan menambahkan cinta dia kepada yang memberikan kesusahan, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga adalah redha. Qais, Laila Majnun, mana dengar? Laila Majnun. Qais, Laila Majnun. Majnunkan Laila. Majnun tu gila. Dia tergilakan Laila. Sampai satu hari seorang bawa Majnun, dia kata, ni ramai perempuan yang ada ni, cuba pilihlah lebih cantik daripada Laila.
Dia kata tak, semua aku nampak muka Laila. Semua aku nampak Laila. Cinta macam tu. Maka satu hari dia seleduk masuk rumah Laila. Dapat Laila tak bagi. Qais ni ada satu kitab nanti. Kitab mengenai Uqalaul Majanin. 500 kisah-kisah orang yang gila berilmu. Ataupun macam ni, 5 Uqalaul Majanin. 500 kisah-kisah orang gila yang bijaksana. Kalau baca kitab tu rasa macam nak jadi gila. Kerana orang gila tu bijaksana, rasa macam nak jadi gila. 500. Di antaranya Qais. Qais termasuk. Maka satu hari Qais tu dia seluduk masuk rumah Laila. Laila bagi pinggan, ada jamuan apa wallahu alam, bagi tiba-tiba yang datang tu Qais. Maka dia ambil pinggan yang dia berikan pada Qais. Apa Laila buat? Laila campak. Maka dia pergi belakang balik, dia beratur balik. Orang yang beratur kat belakang dekat-dekat dengan yang beritahu, tengok itu menunjukkan Laila benci pada engkau. Tak, bukan benci, dia suka ni pasal dia tahu sekali biar aku datang banyak kali. Faham maksudnya? Biar nanti kau pecah, dia tahu saya akan beratur belakang nak pergi balik, dia saja buat pecah supaya saya tu kerap datang kepadanya. Ini ulama sufi kata, Nizami, Syekh Nizami kata, tafsir yang cerita ni, pandanglah kepada Allah. Maksudnya Allah Ta'ala sengaja bagi masalah kat kita, kerana tahu dengan masalah itulah kita akan kembali kepada Allah. Akan reda. Faham maksudnya? Pertama apa dia? Orang zikir kepada Allah Ta'ala. Yang kedua adalah orang yang kagum dengan Allah Ta'ala, ciri-ciri cinta pada Allah. Yang ketiga adalah rela ataupun reda. Yang keempat adalah sentiasa berkorban. Dia sikitkan makan untuk banyak zikir, dia sedikitkan tidur malam untuk bermunajah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyidah Rabi'ah radhiyallahu anha, guru Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, Sayyidah Rabi'ah, riwayat sebut dalam kitab Sifatus Safwa. Satu perawi mengatakan riwayat cerita ni beritahu, aku tu tengok Sayyidah Rabi'ah tengah sujud. Rabi'ah ni meninggal dalam umur 80 lebih kan, macam tu lah. Sayyidah Rabi'ah seorang tua yang aku tengok dia tengah sujud. Bila dia habis daripada sujud dia, aku tengok ada air yang penuh. Tu tangisan dia di waktu malam ni. Sayyidah Rabi'ah beli satu pakaian mahal. Ditanya oleh anak murid, kamu sentiasa menganjurkan elak daripada kemewahan, kenapa pakai baju mahal? Dia kata, apa pandangan kamu seorang kekasih bertemu dengan kekasih? Mestilah pakai pakaian yang mahal, pakaian kemas. Maka saya bertemu dengan kekasih saya, berkhalwah di waktu malam, takkanlah pakai baju yang murah-murah, mestilah mahal. Nah, yang seterusnya yang kelima. Nah, kelima adalah di antara tanda-tanda, ciri-ciri seorang yang hati dia ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah dia akan ada rasa perasaan takut sekiranya Allah cabutkan hati dia cinta kepada Allah. Orang tanya, kenapa disebutkan orang yang cinta tu orang yang takut, dan orang yang takut tu cinta? Maksud dia, orang yang cinta kepada Allah takut hati dia kehilangan cinta pada Allah. Maksudnya orang yang tanda-tanda orang yang cinta kepada Allah, hati dia tu takut kalau hati dia dipalingkan selain daripada Allah. Dia takut jantung dia tu ada beberapa minit, beberapa saat tu dimatikan daripada Allah, memikirkan selain Allah. Cukup takut kehilangan Allah. Nah, yang seterusnya adalah yang keenam tu. Betul lah? Raja. Tadi khauf, takut. Sekarang raja, dia harap pada Allah. Sentiasa dia akan harap, sentiasa minta pada Allah, baik urusan cintanya kepada Allah, baik urusan dunia dan juga akhirat, sentiasa akan hanya minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang ketujuh adalah tanda-tanda ciri-ciri seorang yang cinta kepada Allah, sentiasa menghabiskan kehidupan dalam keadaan taat kepada yang dicintai, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, Imam Ghazali sebut, cintalah apapun akhirnya kamu berpisah dengan dia, maka ulama kata celakalah, malanglah satu orang yang sibuk dengan cinta pada dunia, akhirnya dia pun mati dalam keadaan meninggal dunia, tak sibuk, tak dipelihara oleh Allah, ataupun tak talak dunia sebelum tinggalkan dunia.
Ataupun kalimat yang saya sebut banyak kali sebelum ni adalah tinggalkan dunia sebelum meninggal dunia. Itu kita mudah faham. Okey. Apa kelebihan orang yang tinggal dunia ni adalah dia tak akan bergaduh urusan duit, urusan pangkat dia tak gaduh. Sekarang kan gaduh. Urusan pangkat gaduh, urusan duit ke tak ke? Kan macam tu lah. Takut aku. Itulah nak buat macam mana kan. Mana pun sama juga. Nak tahu hati kita tu dah qanaah ke belum, hati kita zuhud ke belum, kita memandang orang yang bakhil dengan memandang orang yang kedekut, atau memandang orang kaya, orang miskin, hatinya sama. Bahkan memandang orang miskin lebih didekati. Kita nampak orang kaya kita dekat, orang miskin kita jauh. Dah Nabi SAW selalu mendekati orang-orang miskin. Nah, di antara ciri-ciri qanaah adalah tidak ada pergaduhan atau tidak ada iri hati pada orang yang lebih kaya daripada dia. Tak ada. Oh, orang ni kaya lah, tak. Orang ni jawatan daripada saya, tak ada. Tapi kalau amal tak apa. Dia lebih tahajud dari saya lah, dia lebih wara' daripada saya, tak apa. Tapi kalau urusan dunia dia tak. Maka dikisahkan dalam kitab Qisasul Awliya, seorang qadi dia bagi tahu, saya pindah pergi satu tempat, kena pindah negeri lain, tempat kerja. Saya ni seorang hakim memutuskan kesalahan orang. Saya menemui bertahun-tahun tak ada masalah bergaduh dalam kampung tu. Kemudian sekian beberapa lama datang 2 orang masalah. Seronok saya. Bertahun-tahun tak ada kerja saya. Inilah baru saya nak selesaikan masalah. Baik, Tuan A cerita apa masalah kamu. Nampak B ni, dia kata. Nampak muka B ni, muka B ni. B ni saya jual tanah saya dekat dia. Kemudian harta saya tu ada kat bawah tanah dan saya jual. Itu milik dia, tapi dia nak bagi duit kat saya. Saya tak nak. Itu bukan hak saya sebab saya dah jual. Bawah tanah saya jual, saya bagi dekat dia. Dia tak mau. B kata mana boleh, itu bukan hak saya. Saya tanah saja di bawah, mana saya tahu. Saya menemui harta saya nak bagi balik, dia tak mau. Gaduh masa itu. Makanya qadi kata ini ilmu selesai masalah ni, tak ada ilmu ni. Macam mana? Dia kata baik, kamu ada anak? Ada. Laki perempuan? Laki. Dan nikah? Belum. Kamu ada anak? Ada. Anak laki perempuan nikah? Belum. Nanti kalau buat walimatul urus, kenduri kahwin, nah guna duit yang saya bagi dah, saya separuhkan harta, dah balik. Tak ada gaduh tu, tak ada. Allah, moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan hati kita hubbullah, hati yang cinta kepada Allah, dan hidup dalam keadaan qanaah. Okeylah, ni saya ada banyak cerita. Saya cerita cepat. Ini saya tak tidur ni, saya ambil pembahasan ni. Maka saya kena hargai. Sikit lagi insya-Allah kita habis. Datang jauh-jauh ni, insya-Allah sikit lagi. Yang seterusnya adalah kisah orang yang sederhana bersedekah. Dalam kitab Risalah Qushairiyah karangan Imam Qushairi tu ada cerita. Cerita yang pertama adalah cerita orang yang sederhana dalam bersedekah, kelebihan dia. Ini sebab saya takut saya tak ingat, tu saya tulis point. Kisah insya-Allah saya ingat nanti. Insya-Allah saya ingat. Nah, kisah yang pertama, ada seorang dia tu suka infak, suka memberi orang makan, ikram, suka bagi orang makan. Kemudian satu orang tu datang, dia kata, "Syekh, engkau hebat lah. Kau bagi makan pada orang. Oh, engkau hebat. Sedekah engkau tu cukup hebat. Bagi makan cukup hebat." Dia kata, "Tak. Ada kamu pergi pada satu kampung, dia punya sedekah lagi hebat. Pemberian dia, ikram dia, memberi jamu makan, tamu makan, dia lagi hebat. Dah pergi menemui orang tu. Pergi menemui apa dia bagi? Air kosong dengan roti kering. Roti Arab. Kalau senang faham, roti kering lah, roti dengan air kosong. Bila dia jamu tu, dia makan, dia balik datang pada Syekh. Ini peli ke apa? Dia mana bagi infak yang lebih ni, mana pemberian dia lebih, engkau lebih, dia tak lebih pun. Dia bagi roti kering tu dengan air kosong. Tak, dia tu tak ada apa-apa, dia beri, maka dia lagi hebat. Saya ni ada, saya bagi benda biasalah, saya ada, dia tak ada, maka dia lebih. Maka Imam Junaid didatangi oleh seorang, entah tu macam menteri ke orang atasan, datang kepada Imam Junaid, ni saya nak berikan kamu sedikit wang. Imam Junaid kata, tunggu dulu, ni duit kamu? Ya. Dah banyak? Banyak. Kamu harap tak duit kamu nak lagi banyak? Harap. Berarti kamu yang memerlukan, bukan saya memerlukan. Bawa duit balik. Dan saya belum sampai lah, wang berapa banyak saya ni, 3 bulan tak kuliah. Banyak orang misi, ustaz nak bagi duit, ustaz nak bagi duit. Saya tak macam tu lah, saya tak, belum Imam Junaid, belum lagi.
Saya cakap saya ambil duit lah. Kalau Al-Imam Junaid, tak payah, kamu lebih memerlukan, dah baliklah orang kaya. Ni kamu bukan orang kaya ni, kata Al-Imam Junaid. Kisah yang seterusnya. Kisah yang seterusnya adalah mengenai kisah Mawrid Al-Ajali. Mawrid Al-Ajali panggil 2-3 orang, diletakkan kat poket duit. Dia kata, simpan Sat. Nanti aku datang balik, tolong jaga Sat duit aku. Bila pergi berjauhan, diutuskan seseorang pergi jumpa orang tu, aku halalkan duit semua, ambil. Kenapa buat macam tu? Kerana kalau letak kata ambil, dia orang tolak, jangan, ambil balik. Supaya terelak daripada benda tu, maka dia pergi jauh sikit, dia utus orang, poket yang aku letak duit tu semua, dah aku halal ambil pada semua. Nanti buat macam tu, itu ikhlas betul tu. Moga Allah berikan kekuatan untuk kita amal juga. Dah cepat kita bagi habis. Yang keempat, mengenai Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu tu macam ni lah, orang suka datang dalam rumah. Tiba-tiba Qais bin Sa'ad radhiyallahu anhu tu sakit, meninggal dalam kekhalifahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Qais bin Sa'ad dia sakit, dia kata kenapa orang tak nak datang? Mereka mengambil kesempatan supaya mereka tak nak bayar hutang kau. Mereka malu hari-hari datang tak bayar hutang. Kau sakit, mereka ambil kesempatan supaya tak nak bayar hutang. Apa kata Qais bin Sa'ad? Celaka punya duit. Kalau bahasa kasar sikit, haram jadah punya duit, celaka punya duit. Kerana duit orang tak nak menziarahi saudara muslim. Astaghfirullah, aku halalkan semua, tak payah bayar duit. Allah. Macam mana dunia hidup sekarang orang Islam? Barang siapa baik yang tengok, kita semua kalau ada urusan hutang, moga Allah Ta'ala permudahkan. Alhamdulillah, hidup saya Alhamdulillah tak ada lah. Alhamdulillah tak ada hutang 1 sen ke, Alhamdulillah tak ada. Moga kita sentiasa dimurah rezeki oleh Allah Ta'ala, amin. Ada cerita tak faham, tanya. Sambung Abdullah bin Ja'far, ini pun seronok juga. Saya baca kitab mana saya tak ingat, tapi jumpa dalam risalah Qushairiyah tadi. Cantik kisah ni. Saya ada cerita juga dekat surau ni, Bukit Subang. Abdullah bin Ja'far bin Abi Talib, Ja'far punya anak Abdullah, masuk pada satu kebun. Dia nampak ada seorang hamba, seorang kuli, diberikan oleh bos dia 3 keping roti. Dia pegang, kemudian masuk seekor anjing. Kemudian dia nampak anjing tu jelas lidah, lapar. Dia ambil 1 keping, dia campak. Anjing tu makan cepat-cepat. Dia ambil lagi 2, dia campak. Ambil lagi 3, dia campak. Anjing pun belah. Abdullah bin Ja'far radhiyallahu anhuma datang menemui hamba ni. Kamu satu hari makan berapa roti? 3 roti. Adakah hamba tuan kamu bagi itu je makanan kamu satu hari? Itu je. Yang habis itu kenapa bagi dekat anjing 3-3? Untuk pengetahuan kamu, Abdullah bin Ja'far, kawasan ni tak ada anjing tau. Kalau anjing datang, bererti dia datang daripada luar kawasan. Berarti dia lapar, tempat dia tak ada, dia cari sampai ke sini. Aku saja test tengok, bagi 1, dia lapar, dia lahap, cepat dia makan. Aku tak tega, tak sampai hati, aku bagi kepada dia. Apa Abdullah bin Ja'far buat? Oh, engkau macam ni. Kejap, dia pergi jumpa tuan kepada budak ni. Tuan, hamba engkau aku beli, kebun engkau pun aku beli. Kemudian dia jumpa balik budak ni, engkau aku bebaskan, kebun ni aku bagi pada engkau. Faham cerita ni? Dah sambung. Saya tak urai banyak. Okey, kata-kata Mutiara Mutarrif rahimahullah. Ini pun cantik juga. Mutarrif kata, aku kalau orang nak minta duit dekat aku akan bagi kertas dekat dia, tulis apa engkau nak. Oh, yang ni hajat. Kerana aku tak nak dia begitu hina, mendatang rendah kepada aku, mengatakan hajat ni. Aku tak tega, aku tak sampai hati lah orang meminta bantuan. Aku rasa sedih, tulis kat kertas sudah lah. Faham? Sambung. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ada orang nak perkenal Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Orang kampung, besok Abdullah bin Abbas ada buat makan-makan. Orang datang di waktu malam kebesokan hari. Abdullah bin Abbas tanya, apa hal ni kau datang? Kata ada buat makan-makan. Makan-makan. Ayah makan-makan. Okey, baik. Wahai pembantuku, sembelih unta, kambing bagi makan pada diorang semua. Dan tak marah, tak cari kurang ajar mana bagi tahu. Tak. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, adakah besok pun aku perlu berikan kamu? Ya, kena bagi juga. Baik, besok datang lagi. Allahu Akbar. Sambung. Kisah juga yang lain tapi tak disebut siapa. Tak disebut siapa, cuma disebut lelaki saja. Seorang lelaki dia datang, dia ketuk pintu, dia kata tolong belikan aku 40 dinar.
tolong bagi aku duit sikit. Dia pun bagi, dia tutup pintu, dia menangis. Isteri dia mai, bersibak. Rasa berat hati kan nak bagi bahasa itu menangis? Tak. Aku telah membuat orang kawanku datang menghina, datang meminta padaku. Sepatutnya aku yang tanya perihal dia. Aku mulai memberi kepada dia tanpa dia dalam keadaan hina minta kepadaku. Ada kawan jaga betul-betul. Moga Allah Ta'ala baikkan hubungan kita dengan Allah dan sesama kita. Amin. Yang kedua adalah Syekh Abu Sahal. Imam Kushairi punya ustaz, punya Syekh Abu Sahal rahimahullah. Abu Sahal rahimahullah, kalau orang nak meminta kepada dia sesuatu, dia akan ambil barang tu, dia letak bawah. Ambil. Orang tanya, kau ajar kau? Tak. Bukankah Nabi SAW bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah? Aku takut bila aku bagi, aku rasa hebat. Tengok tangan di atas lebih bagus. Maka tak nak ada istilah tangan di atas. Aku bagi, dah ambil ya. Faham tak? Kerana saya tak nak ada ujub, takabur. Ni, tengok tangan di atas ni. Saya termasuk pada hadis Nabi. Tak mau ada, saya kena bertindak macam tu. Mohon maaf. Allah. Dah sambung lagi. Yang terakhir adalah mengenai kisah Bishr al-Hafi rahimahullah. Bishr al-Hafi rahimahullah ta'ala, satu hari musim sejuk, Bishr al-Hafi pakai satu kain saja. Orang tanya kenapa Syekh pakai satu kain? Dia kata banyak lagi orang-orang fakir di luar tak ada pakaian, maka aku tak nak takut dihisap di akhirat, biar aku menyerupai mereka sejuk macam ni pun tak apalah. Okey, ini cerita kan tak habis lagi. Ada lagi 3 lah. Ini kalam yang terakhir. Kalau ulama kata kalau boleh tulis dengan tinta emas. Pertama, barang siapa mendakwah cinta kepada Allah, dia maksiat kepada Allah, bohong. Yang kedua, barang siapa nakkan syurga tetapi tak menyedekahkan hartanya, bohong, tak mau syurga tu. Yang ketiga, barang siapa mengatakan dia cinta kepada Nabi SAW dan tak mendekati orang miskin, bohong cintanya. Dah, pembahasan sampai sini sahaja. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pada tetamu yang hadir, saya mengucapkan jazakumullah khairan, syukran kathiran jiddan. Terima kasih banyak-banyak. Perjalanan 30 minit, Masya Allah. Moga Allah SWT terimalah. Dan ini bukan pertemuan terakhir kita lah, ada lagi pertemuan akan datang, dan pertemuan jugalah di dalam syurga Allah SWT. Nah, sebelum mengakhiri kuliah yang saya berhajat daripada begitulah, siapa yang tengok juga, yang hadir, tolong doakan untuk saya, doakan untuk ummah, masyarakat, anak isteri, jiran-jiran, dan tolonglah selit-selit nama saya dalam rintihan doa. Tuan-tuan perempuan yang tengok, begitu juga yang hadirin yang hadir, tolong doakan pada saya. Jangan lupalah saya dalam rintihan doa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga muzakarah kita ini diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk kita amal dan kita sampaikan pada orang yang tak ada dalam majlis ini. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni dulu tak kena ujian, doa pun lebih kurang, tambah kurang ajak lagi lepas mayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jamisa ya Allah, amin ya rabbal alamin. Belah bila kutu punya kurang ajak, mau malaikat terajang dekat tangga tu buah hati. Bunyi tu Imam Allah sallallahu alaihi wasallam. Tonik, bunyi tonik yang aku dekat tu Imam ni pun.